Boleh tak, Doktor? Sekejap. Saya... tak ada lah. Kenapa Lepas kita nak share tu, tak ada benda tu. Benda yang saya nak share tu tak ada tau dekat dalam kotak. Ke doktor kena tekan upload from komputer dulu? Doktor dah ada upload from komputer tak? Saya upload dekat tu lah. Saya upload dekat OneDrive tu kan. Tapi kalau tadi saya cuba share, saya kena upload sekali dekat situ. Upload kat mana? Bila kita nak tekan share content tu, dia ada tulis upload file from computer. Okay. Doktor ada tak benda tu? Masalahnya tak ada benda ikon upload tu. Kenapa Sebab benda ni tak pernah berlaku tau. Sudah. Ni yang boring ni online ni. Tak ada pula benda tu. Sebab saya tak pernah alami macam ni. Sebab mesti ada apa. Dia akan ada file yang kita nak share tu. Kan? Okay, tak apalah you all. Aminah kot. Boleh tolong untuk apa? Share slide tadi kot. Okey, sekejap doktor. Ada tak doktor? Okey, ada. Okey semua maaf lah terhadap kekurangan ni. Saya pun tak tahu kenapa hari ni saya pula yang tak ada paparan tu. Okey. Alright. So hari ni kita akan belajar berkenaan dengan chi-square. Kalau kita lihat assignment awak, okey. Kita akan faham yang mana soalan nombor 4 tu saya nak minta awak bandingkan. Ada beza tak food security di antara BMI, di antara usia. Tapi kita lihat kedua-dua variable tersebut iaitu BMI dan juga usia adalah numerical data kan. Okay, so bila numerical data, kita akan guna apa? T-test, right? Kita akan guna T-test. Tapi, bagaimana kita nak bandingkan antara food security starter itu di antara gender, lelaki dan perempuan, ada beza atau tidak food security status mereka? Okay, so oleh demikian, kita tidak boleh guna T-test. Sebab apa? Kerana variable tersebut, salah satu variable tersebut adalah categorical data. Jadi, kita kena guna test yang lain. Okey, kalau kita lihat kat jika kita lihat kat slide ini, okey, ini merupakan basically this slide is showing you the the chi-square test basically. Bukan ni bukan ni. Yang ni lain sebenarnya. Okay. So, saya tak betulkan lagi ni kot.
Kejap saya ada satu slide yang baru tau. Yang ni saya tak baiki lagi, tapi tak apa. Sebenarnya yang ni adalah chi-square. Okey, saya tak ubah, saya terlupa baiki title dia. Tapi sebenarnya dia adalah chi-square. Okey. Alright. So sekiranya your research question like this, you wanted to see a relationship between gender and hypertensive status. Okay. So this question basically you wanted to ask whether gender have an influence to one hypertensive diagnosis. So here gender is your independent variable whereby hypertensive status either yes or no is your dependent. So here you cannot use a t-test because your dependent variable is not numerical. Therefore, you need to use another method we call chi-square. Okay. Untuk pengetahuan semua, slide ini bukan one way ANOVA. Ini sebenarnya chi-square. Saya terlupa nak tulis. Sebab saya ada satu slide baru sebenarnya. Cumanya saya tak masuk kat sini. Nanti saya forward balik. Okay. Alright. So bagaimana kita nak set SPSS data kita? Okay. Oleh kerana data kita adalah categorical data, jadi kita kena setkan SPSS kita untuk memberitahu SPSS yang bahawa variable yang kita akan masukkan itu adalah variable categorical. So, macam nak masukkan, klik variable view. Oleh kerana kita nak bandingkan ada beza atau tidak hypertension status di antara gender. So kita ada dua variable di sini. Here we have two variables, the hypertensive and gender. So how to label it? So select the value cell for the variable. Choose the one value 1 and 2 to indicate which group each case belongs to. For example, 1 label for hypertension, 2 non-hypertension. For gender, 1 male, 2 female. Okay? Question so far? Soalan ke? Ada soalan? Setakat ni ada faham? Okey? Faham. Okey, doktor. Okey, soalan saya. Doktor. Kenapa kita tak boleh? Ya. Yang doktor explain, maksud saya sekarang ni kita kena guna time square. Apa? Chi-square. Okey. Cumanya tadi slide tadi bukan one way ANOVA tu, saya terlupa nak delete kan one way ANOVA tu. Sebenarnya chi-square sebenarnya, ya. Okey. Okey. Boleh? Okey ke? Ada soalan lain ke? Doktor, kalau untuk gender kan 1 male, 2 female kan? Kalau yang hypertension tu, dia ada 1 tu juga ke? Iyalah. 1 non-hypertension, 2 non-hypertension. Okay, alright. Cumanya dalam assignment tu saya dah labelkan dah. Kan? Data tu saya dah labelkan. Cumanya kalau sekiranya awak nak buat sendiri, macam ni lah cara kita nak masukkan data tu. Okey? Doktor. Ya. Saya nak tanya. Dekat situ kan doktor buat food security 01, dia punya apa tu? Label tu kan macam kosong, bukan in numerical kan?
data dia, kenapa dia jadi dependent Macam mana? Macam mana? Ya, nanti saya datang balik kat doktor sebab saya tak ingat dia punya tu. Kejap. Soalan awak apa sebenarnya? Okay, soalan saya macam ni. Kan saya tak faham kenapa BMI tu dia akan jadi independent. Sebab yang kita belajar independent tu categorical. Tapi bila untuk compare tu dia jadi independent t-test. Sebab tu jadi numerical tu. Macam ni. Saya faham soalan awak. Dalam data tu sebenarnya dependent variable adalah food security. Okey? Tetapi untuk analisa, kita kena jadikan BMI itu jadi dependent. Sebab itu cara dia untuk analisa. Maksudnya yang soalan kedua tu betul lah dia jadi independent. Jadi betul lah. Maksudnya betul lah BMI dengan age tu masih dikategorikan sebagai tu. Tapi sampai compare je dia jadi lain lah. Maksudnya jadi numerical lah. Okay. Sebab apa? Macam ni untuk awak. Sememanglah BMI tu sebagai dependent variable, tapi disebabkan oleh kita nak tengok ada beza atau tidak di antara food security status dengan BMI tersebut. Jadi kita akan jadikan food security itu sebagai independent. Okey? Faham tak? Sebab apa? Sebenarnya daripada data tu sebenarnya kita sebenarnya ada conceptual framework dia. Daripada conceptual framework tu kita mungkin nak tahu adakah food security tu ada beza di antara nilai-nilai BMI tertentu. Walaupun kita faham BMI itu bukanlah independent variable sebenarnya, tapi disebabkan konteks nak memudahkan dan nak menyatukan variable tersebut. Jadi saya just labelkan je food security itu sebagai dependent. Okey? Okey, faham doktor. Terima kasih. Right. So, jadi awak boleh buat dah soalan nombor 4 tu. Soalan nombor 4 tu sebenarnya just buat table macam soalan nombor 2 tu. Kan? Yes, okey. Buat table. Cumanya kita ada satu kolom lagi. Kita buat food insecurity kan. Kita bandingkan. Itu saja. Okey. Saya rasa dah ada hari tu ada orang tanya saya tau. Nanti mungkin lepas ni kita boleh tunjukkan lah. Mungkin ada kawan-kawan yang mungkin tak faham macam mana nak buat kan. Okey. Okey, macam mana nak buat? Okey, selepas itu, after we set our variable, then we click our data so that we can enter our data. So in the data view, type in your data. So usually we need to work in rows where each row represent a case. Here, for example, if you look into row 1, we can say that participant 1 is male and was reported as non-hypertension. Okay, ada soalan ke? Dekat ni? Orang faham Faham. Okay, good. Okay, so in order for us to analyze the data, there is some assumption that you need to comply. First, you need to make sure the scale of measurement, meaning your
either your independent and dependent variable should be in nominal or ordinal form. If your variable is numerical, you cannot use a chi-square test. Okay. Second is independent. Means that each participant should participate only once in the research and should not influence the participant. In that the data is contoh data yang dependent, contoh macam ni. Katakan awak nak buat kajian tentang keberkesanan penurunan BMI setelah mengambil satu suplemen, jenis suplemen. So kajian ini dibuat selama setahun. So data itu akan diambil 2 kali lah. Iaitu kali pertama masa sebelum makan, baseline. Lepas tu data BMI yang kedua adalah after 1 year. So because the second measurement is taken twice, okay. Therefore, the second is dependent with the first one. So the data is dependent. So in that case, you cannot use chi-square. You use a McNemar test because the McNemar test is for dependent categorical data. Okay. So lastly, a 2x2 design, all expected frequency should be at least 5. Maksudnya, kalau awak ada 4 sel, iaitu 2x2, kan, contoh gender, nak bandingkan dengan food security kan, kita ada 4 sel lah. Ni dipanggil 2x2. Okay? So maksudnya, awak akan boleh guna chi-square sekiranya all expected frequency sama dengan 5 ataupun lebih. Dia tidak boleh kurang pada 5. Kalau kurang pada 5, kita kena pakai satu test lagi dipanggil Fisher exact. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Kelas, faham tak? Tak. Macam ni? Tak faham, doktor. Tak faham. Ingat tak dalam t-test? Salah satu assumption untuk kita guna t-test, the data kena normal, ingat tak? Ingat. Okay. Sama juga dengan chi-square, dia ada assumption dia. Kalau assumption tu tak is violated, meaning that the analysis is wrong lah. Okay, maksudnya macam mana kita nak pastikan formula yang kita guna tu betul? Salah satu assumption dia adalah expected count ataupun expected frequency. So expected frequency dia tidak boleh kurang pada 5 untuk kita pakai chi-square untuk 2x2 design lah. 2x2 design tu macam tu lah. Awak nak bandingkan gender dengan hypertension status. Dia kan ada 2x2. Hypertension kan yes, no. Gender kan male or female. So dipanggil 2x2 table. Faham? Faham tak? Faham? Faham. Maksud saya, in 2x2 design, untuk kita guna chi-square, expected count dia tidak boleh kurang pada 5. Okay? Tetapi, in a larger design, no more than 20% of the expected cell frequency should be lower than 5. Maksudnya larger design ni macam ni lah. Table 3x2. 3x2 ni macam ni lah. Nak bandingkan hypertension status dengan races kat Malaysia. Kita ada Malay, Chinese, Indian kan. So, table kita jadi 3x2 lah. Okay? Faham tak? So, kalau 3x2, so, no more than 20 of the expected cell frequency should be lower than 5. Okay. No more than 20 tu what does it mean? Macam ni
So 20% tau. Okey, cuba bayangkan 2 kali 2 table. Okey, 2 kali 2 table tu dia ada 4 sel kan? Betul tak? Hello? Betul. Okey, cuba awak bagi, katakan semua sel itu 100%, cuba awak bagi 4. 25%. 25% kan? So kenapa kalau 2 times 2 table, sekiranya ada data tu kurang daripada 5, expected count dia kurang daripada 5, terus kita tak boleh pakai chi-square, disebabkan dia telah violated 20% tu. Kan? Sebabnya setiap sel nilai dia. Tetapi kalau 3 kali 2, meaning that 100 bagi 6. Cuba 100 bagi 6 apa? 16.6 kan? Lebih kurang. Betul tak? Hello? Betul. Betul, Okey. betul. Okey, kalau 3 kali 2, maksudnya untuk table 3 kali 2, setiap sel tu nilai dia 16.6% kan? So maksudnya, in larger design, if you have affected frequency less than 5, it still you can use chi-square because it is no more than 20% of the affected cell frequencies. Faham tak? Ulang semula boleh? Okay, macam ni. Untuk chi-square, kita ada satu assumption yang kita kena pastikan dia tidak violated. Kalau masih ingat, di dalam analisa t-test, salah satu assumption dia sebelum kita guna t-test tu adalah data tu kena normal. Okay, macam mana kita nak check normality, kita tengok histogram kan. So, sama juga dengan chi-square, dia ada satu assumption yang penting, iaitu expected frekuensi dia. Expected frekuensi dia tu, dia tidak boleh kurang pada 5. Cumanya, kalau table tu 3 kali 2, okey, kalau ada salah satu daripada sel itu kurang pada 5, kita still boleh guna chi-square disebabkan sel itu tidak lebih daripada 20%. Sekarang kita kira tadi, 100% bagi 6, satu sel tu masih lagi kurang daripada 20. Jadi soalan saya, kalau sekiranya untuk larger design, contohnya 3 kali 2, tetapi ada 2 sel ada masalah kurang daripada 5 expected count dia. So nak pakai chi-square ke nak pakai Fisher? Chi-square. Boleh, tak boleh. Sebabnya dua sel dia ada masalah. 2 sel. Bila 2 sel ada masalah, 16 kali 2 adalah 30 lebih kan? Doktor, apa maksud sel-sel, dua sel je yang tak okey? Apa maksud dia? Tak faham. Sel tu apa benda sebenarnya? Macam ni. Okey, bayangkan 2 times 2 design. 2 times 2 design dia ada berapa sel? 4. Okey, faham? Itulah dia sel tu. Kalau 3 kali 2? 6. Okey, kalau 2 kali 2, satu sel tu nilai dia berapa persen? 25. 25 kan? Okey, kalau 3 kali 2, satu sel tu berapa nilai dia? 16.6. 16.6 kan? Okey, soalan saya. Kalau 2 times 2 design, ada salah satu sel tu kurang pada 5. Kita nak pakai chi-square ke Fisher? Fisher. Fisher sebab apa? Sebab satu dia Sebab pertama, expected count dia kurang pada 5. Lepas tu, nilai dia lebih besar pada 20% kan? Betul. Okey, soalan saya. Kalau 3 kali 2 sel, ada satu sel tu kurang pada 5. Nak pakai chi-square ke nak pakai Fisher? Kita akan pakai chi-square sebabnya walaupun expected count dia kurang pada 5, tetapi sel dia masih tidak lebih daripada 20%. Okey, soalan saya lagi.
Kalau sekiranya untuk 3x2 design, maksudnya larger design lah. Ada 2 pada 5. Okay? So nak pakai Fisher ke nak pakai chi-square? Fisher. Yes, betul. Sebab apa? Sebabnya 2 sel tu maksudnya 2 sel tu dah lebih 20% lah kan. Walaupun satu sel 16 tapi 2 ada masalah. 16 kali 2 dah 30 lebih kan. 40 lebih. Okay. So, disebabkan gabungan itu lebih pada 20%, maka kita tak boleh pakai chi-square, kita pakai Fisher. Boleh tak? Faham tak? Tak apa, kita akan buat kita akan buat assignment, nanti awak akan lebih faham. Sebab lepas ni kita ada assignment dia. Okey? Boleh. Tapi yang kalau susah faham macam ni lah. Untuk smaller design, if expected count less than 5, terus kita pakai Fisher. Cumanya untuk larger design, okay, kalau hanya satu sel saja bermasalah, still kita boleh pakai chi-square. Okay? Boleh? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okay, the following criteria should be met before conducting and chi-square test lah. Sorry chi-square. Saya dia ada satu slide baru ni. Saya tak bagi kat awak. Nanti saya akan bagi. Assumption 1 and 2 are methodological and should have been addressed before and during data collection. Assumption 3 can be tested with SPSS statistik. SPSS tu akan beritahu awak tahu ada masalah dengan expected count dan berapa persen. Okay? Alright. So macam mana kita nak analyze data? Klik analyze, descriptive, explore. Sorry, bukan yang ni Sorry tadi itu bukan. Dia ada satu nota yang baru. Nanti saya bagi kat awak. So macam nak analyze the data, klik analyze, klik descriptive, and then klik cross tab. Okay. So chi-square ni analisa dia letak di bawah descriptive statistik dan kena tekan cross tab lah. Tapi kena ingat test dia adalah chi-square bukannya cross tab. So macam mana kita nak buat? Masukkan gender pada row dan hypertension pada column. Klik statistik, tick chi-square, then klik continue, and then klik cell. So kita nak minta SPSS kirakan expected dan juga observed count dan juga row percentages. Okay. Kalau awak tak tekan expected count ni, nanti dia tak kira expected count tu. Jadi kita tak tahulah berapa count dia, 5 ke 6 ke kan. Okay. And then klik OK. So this is the result. Okay, soalan saya. Sebelum tu. Cuba kita lihat dekat table ni. Tengok gender Gender male, count dia 19 untuk hypertension. Gender male, count dia 56 orang, non-hypertension. Okay, expected count untuk non-hypertension 18.5. Expected count yang non-hypertension adalah 56.5. Manakala untuk female pula, expected count dia adalah 12.5 dan expected count untuk non-hypertension adalah 38.5. So soalan saya, nak pakai chi-square ke nak pakai Fisher sekarang? Chi-square. Okey, kita akan pakai chi-square sebabnya expected count dia semuanya lebih pada 5. Tak ada masalah. Okey.
Boleh. So, nak baca result yang mana? Pertama kita tengok ni. 0 cell have affected count less than 5. Dia pun dah beritahu. Tiada cell have affected count less than 5. Sebab semuanya lebih pada 5. 18.5, 56.5, 12.5, 38.5. Okay. So, kita akan pakai chi-square. Okay. Okay, macam mana nak buat? Macam mana nak tulis result dia? So, Pearson chi-square test was used to evaluate whether the gender is related to or not with hypertensive status. The chi-square test was not statistically significant. Okay. So, how to present? So, this is the table that you need to do for your to present your data analysis. So kalau assignment tu food security status lah dekat hypertension tu kan. Dan awak akan bandingkan lah dengan gender semua Okay? Ada soalan? Tak ada. Simple je kan? Okay, hari ni kita ada assignment. Kelas. Hari ni kita akan ada assignment. Dan sebenarnya saya dah buat video dah untuk chi-square ni. Ada Aminah ada bagi tak kat kawan-kawan? Ada satu video. Doktor ada hantar kat saya ke? Tak ada. Tak. Sekejap lagi saya hantar. Okey, ada soalan ke untuk kelas hari ni? Ataupun ada assignment nak tanya ke? Okey? Doktor. Doktor, kiranya untuk yang chi-square ni hanyalah categorical data je kita boleh guna untuk pakai test ni. Sebab tu chi-square ni dikenali sebagai categorical data analysis. Oh, okey. Okay? Alright, Doktor. Thank you. Okey. Nanti saya akan bagi satu nota lain kepada Aminah. Dan Aminah akan beritahu lah kepada semua. So, ni nota yang simple tau. Sebab saya, bukan apa, kadang-kadang saya faham lah bila kita buat online ni, kadang-kadang kalau kita nak kompleks, maksudnya bila kita nak ajar secara kompleks, nanti banyak benda yang confuse tau, kan? Sebab dalam kelas kita boleh terangkan lagi lebih baik lah sebenarnya. Dalam online ni macam, you know lah kan, macam saya pun kadang saya tak faham apa yang awak tak faham. Sebab kita tak nampak muka awak tau kan, betul tak? Jadi macam itulah. Yang ni adalah slide yang simple sebenarnya. Tapi saya akan bagi slide yang penuh pada Aminah. Okey? Boleh? Saya harap slide yang simple ni boleh membantu awak dalam betul belajar dengan menggunakan nota dan juga buku teks lah. Sebab sebenarnya untuk online ni kita sebenarnya nak bagi tahu benda yang penting tau. Contohnya dalam chi-square ni, affected count tadilah. Affected count dia tak boleh kurang pada 5 dan kalau ada kurang daripada 5, tak boleh lebih daripada 20%. Sebab tu 2 times 2 table, automatic kita kena pakai Fisher. Okay? Kenapa kita kena tahu benda tu? Sebabnya, awak perasan nak chi-square test ni, nampak tak table ni? Okey, awak tengok. SPSS akan beritahu banyak result. Pertama, Pearson chi-square. Lepas tu, continuity correction. Likelihood ratio, Fisher exact. So, macam mana kita nak tahu kita pakai yang mana? Adalah berdasarkan affected count ni. Kalau sekiranya affected count dia tak ada kurang daripada 5, kita akan pakai Pearson chi-square. Tapi kalau dia kata ada sel tu, dia kata satu sel affected count dia kurang daripada 5 dan nilai dia 25% katakan, automatik kita kena pakai Fisher exact test. Okey? Boleh? Okey tak? Doktor. Contohnya kan kita tak perasan pun pasal expected count tu. Rupanya expected count tu less than 5. Lepas tu dia buat juga chi-square test tu. Lepas tu nanti dia akan bagi tahulah
bawah ni result dia ada berapa persen expected. Yes, betul. Dia akan beritahu. Dan kita SPSS akan tahu. ubah. SPSS akan beritahu. Cumanya awak yang kena pilih result mana nak pakai. Oh, dia dah bagi tahu result, still boleh select result dalam tu lah. Result ni awak yang kena pilih sebenarnya. Okay. Kan? Dia pun beritahu kat sini, the minimum expected count is 12.55. Bukan kurang pada 5 pun kan? Kan? Okay. Boleh. Okay, soalan saya, bukan soalan, saya nak beritahu lah. Saya bagi soalan, saya jawab, okay? So, kenapa penting sangat kurang pada 5 ni? Apa benda? Apa kaitan 5 dengan benda-benda lain? Okay, macam ni ya. Bila statistik ni sebenarnya dia unik tau. Dia macam kita juga. Kalau kita nak bandingkan kita kena bandingkan kita. Kita dengan saya kan. Jadi umpama kan, jadi macam mana dia nak pastikan benda tu tak berlaku? Orang kata apple kena banding dengan apple. Dia tak boleh apple tak boleh banding dengan orange kan? Macam tu. Jadi macam mana dia nak halang benda tu berlaku adalah berdasarkan expected count. Cumanya daripada pemerhatian mereka, expected count tu tak boleh kurang pada 5. Okey? Sebenarnya dia ada formula dia. Tapi formula dia tu saya bagi pada nota yang saya akan bagi kat Aminah tu. Saya nak suruh awak baca sendiri dan pada quiz tu ada soalan tentang benda tu sebenarnya. Okey? Okey. Okey, doktor. Okey, doktor. Okey, ada soalan. Okey, doktor. Doktor, saya ada soalan. Doktor dengar ke? Dengar? Okey. Doktor, saya tak faham sangat soalan yang assignment tu. Kiranya untuk soalan nombor 2 tu, macam mana untuk assignment ni kita orang kena pilih nak buat pasal apa ataupun kena buat semua, kira-kira semua. Apa? Yang mana? Kan contohlah soalan nombor 1 tu kan. Kan dia cakap contoh tu independent test was used to compare age and food security status. Awak kena buat semua. Semua. Siapa yang hubungi saya Boleh tak? Sekejap Siapa nama budak ni Sekejap. Saya nak dia share. Saya rasa saya pernah cakap kat dia hari Jumaat nanti share apa dapatan awak. Najiah Najiah ada? Najiah ada tak? Ada. Najiah, boleh tak awak share awak punya dapatan awak tu? Yang soalan nombor 2 ke? Soalan nombor 1. Nombor 1 saya tahu. Soalan nombor 2 dulu. Dah buat dah ni. Nombor 1 saya tak buat, doktor, yang describe tu kan? Soalan nombor 1 tu saya bantu macam nak buat. Sebab saya tak faham sangat. Okey, saya bantu. Macam mana nak share? Saya nak tulis. Macam mana saya nak tulis Awak tahu tak siapa nak tulis dalam ni? Okey, macam ni. Okey, rasanya cukup. Slide ni cukup. Somebody buka words. Aminah kot boleh buka words kot. Ataupun Najiah lah kot. Buka assignment awak tu, saya nak tengok. Share kat sini. Saya nak betulkan. Boleh betul tak? Okay, Aminah, thank you. Dot. Saya ada soalan. Ni saya nak tanya je, doktor. Untuk categorical data,
boleh tak kalau kita guna dekat SPSS tu, kita tekan descriptive, lepas tu kita ambil frequencies. Sebab bila guna tu, still dapat frekuensi and dia punya percentage juga. Cuma kalau untuk by group tu, saya separatekan data tu jadi food secure dan secure sahaja. Kiranya ada 3 SPSS lah sekarang. Tak boleh? Tak boleh. Boleh. Okey. Kita kalau nak bandingkan bukan untuk deskriptif tau. Untuk deskriptif memanglah pakai frekuensi tu, tapi untuk buat perbandingan soalan nombor 4 tu, ni soalan nombor 4 kita kena pakai chi-square tu juga. Najihah, boleh share awak punya result yang awak tunjuk kat saya tu tak? Saya nak betulkan. Sebab saya rasa ramai orang mungkin tak tahu nak buat macam mana. Okey. Soalan nombor 1. Okey. Semua orang nampak? Okey. Soalan nombor 1. Please write a statistical method to describe your data analysis plan. Okey. Jawapan dia, cara nak tulis lah. Awak boleh buat tulis macam mana pun, lebih kurang macam ni. Saya baca dulu. SPSS version 16.0 was used for data analysis. Numerical data which are the age and body mass index were described as their mean and their SD. Okay, for critical data which are gender, status and food status, the data of their frequencies with percentage of their frequency and percentage were tabulated. Independent t-test were used to compare age and foods. Independent t-test was used to compare age, BMI, body mass index, with food security status. With. Okay. Oh, baguslah awak letak outcome tu kan. Sajalah awak label kan ni. Okay, faham tak semua orang? Faham. Okay. Perenggan nombor tu buang semua. Tak buat macam tu. Okay. Yang perenggan nombor 3 tu buat naik atas. Perenggan nombor 3 tu naik atas. Perenggan nombor 3 tu bawa naik atas. Yang significant level tu bawa ke bawah daripada perenggan nombor 2 tu. Significant level tu copy semua bawa okay. In order to check the normality, histogram, tulis histogram and Kolmogorov-Smirnov test were used. Okay. Awak buang the data gathered are sample and okay, good. Okay. Selepas independent sample t-test was used to compare age, body mass index with food security, awak tambah satu lagi. For categorical data, lepas food security status tu, for categorical data, the comparison
was made using chi-square test. Awak boleh ubah-ubah lah. Fokus data, kalau nak guna ayat ni boleh juga. Nak katakan, nak bandingkan, nak tulis macam ni pun boleh juga. For differentiating the food security status, the chi-square test, the chi-square test was used to compare food security status with gender kan, with gender, apa lagi? Okey. Terpulanglah awak nak tulis macam mana pun, yang penting orang faham lah. Okey, awak boleh tulis macam mana pun, tapi yang penting orang faham. Lepas tu sambung lagi. Assumption. Tak selepas chi-square tu, atas tu. Bukan. Selepas education status tu. Assumption for categorical, untuk chi-square analysis, chi-square test. Assumption for chi-square test was checked by looking into expected count where a value of less than 5 will be considered for using Fisher exact test. Fisher okey. Ataupun boleh tulislah ataupun boleh tulis
awak boleh ubah lah, terpulang pada awak lah. Yang penting kita faham lah. Okay. Yang in order to check normality tu, okay, awak letak dia di belakang yang tentang t-test tu. Okay, independent t-test was used to compare age, body mass index with food security status. Yang tu letak selepas perkataan tu, sentence tu. Okay. Okay, lebih kurang macam ni lah. Tapi awak boleh tengok balik artikel yang awak baca. Mungkin ada sentence-sentence yang baik, awak boleh tulis lah. Yeah? Okay, bolehlah tu. SPSS version 16.0 was used for data analysis. Numerical data which are the age and body mass index were described as their mean and their SD. For category data which are gender, education status, and food status, data of their frequencies with percentages were tabulated. Independent t-test was used to compare age, body mass index with food security status. In order to check the normality, histogram and confidence test were used. For category data, the correlation was made using chi-square test. Okay, assumption for the chi-square test was checked by looking into the account where a value of less than 5 will be considered for using Fisher exact test. Okay? Boleh tu? Okay, semua faham? Lebih kurang kan macam ni Hello? Faham, Doktor. Faham, Doktor. Faham tak? Bawa awak punya tukar test apa tadi yang significant level tu. Significant level tu satukan dengan perenggan ni. Kan, bawa lah atas significant level tu, nanti orang pelik. Okey. Okey. Boleh? Ada soalan lain? Doktor, nombor 2 tu kan tak berapa faham. Okay, nombor dua. Okay. Yang clean data tu, Doktor. Data tu dah clean dah. Awak ada tak ada missing kan, Doktor? Saya dah clean kan dah. Just awak buat je lah apa tu box plot. Okay, tambah lagi perkataan kat atas tu. Sorry, yang tadi tu, yang nombor 1 tadi. Yang nombor 1 tadi. Okay. Okay, selepas perkataan, selepas perenggan for kategori data which are gender, education status, ni. Sebelum t-test tu, okay. Saya nak start satu ayat. Selepas were tabulated tu. Okay. Prior to data analysis, the data were clean from outliers by apa? By using what? Box plot kan? Itu yang awak belajar. So, inilah dia benda yang awak nak tulis masa awak final year project tu kan? Betul tak? Inilah dia. Tapi awak boleh ubah-ubah lah. Perkataan ni just contoh lah. Awak boleh jadikan dia pendek lagi ke, nak jadikan terpulang, tapi benda-benda ni kena ada. Boleh? Boleh, Doktor. Nanti Najihah mungkin boleh betulkan dia punya struktur ayat ke grammar dia ke Boleh? Jadi contoh lah untuk rakan-rakan yang lain kan. Okey, untuk boleh. Okey.
So, saya harap semua orang faham. Ada siapa-siapa yang tak faham? Sebab kita duduk jauh-jauh ni takut ada orang yang macam tak reti tau. Macam mana dia maksudnya dah orang kata dah minggu nak habis dah ni, dia masih lagi macam keliru, tak faham apa dia belajar. Tak faham itu ini kan. Okey, ada lagi tak faham? Inilah sebenarnya apa yang kita belajar. Okey? Boleh Ada yang nak tanya soalan nombor 1? Nombor 1 dah faham, Doktor. Nombor 2 lah. Nombor 2, Doktor. Nombor 2. Okay. Please make a table to display this data. Your table must follow APA style. For data, you need to clean it prior to descriptive analysis. Please label it as table 1 and give it to them. Okay, age. Okay, awak ada silap sikit. Macam ni Table tu label dia macam ni Okey, label table tu salah. Bukanlah salah, saya tak kata salah, maksudnya boleh perbaikilah. Boleh jugalah tulisan tu. Okey, bolehlah. Cuma kat sini saya kena baiki sikit. Boleh tak awak jadikan dia ni? Saya nak awak buat kotak. Satu kotak lagi kat atas age tu. Ke mana Saya sebab saya tak boleh nak buat kotak atas dia. Saya nak betulkan awak punya ni. Saya nak awak buat kotak. Senang buat baru kan. Okey. Boleh bantu saya copy balik apa yang awak buat kat bawah tu, letak dalam kotak. Okey. Sebelum kita buang kotak tu kan. Boleh tak? Doktor. Awak dah buat betul dah. Dah buat betul. Cuma saya nak labelkan dia cantik sikit. Apa nak tanya? Doktor, yang untuk BMI, kita orang check yang box plot tu kan. Yang saya tengok, kita orang tengok BMI tu dia ada outliers. Kita kena cleankan data, maksudnya kita kena exclude ke yang outliers tu? Terpulanglah pada awak, terpulanglah.